Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wa ista'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada hari ini, malam ni kita sambung lagi kitab Minhajus Salam pada masalah tayamum. Masalah tayamum, muka surat 28, Jawi 11, Rumi 28. Masuk perbahasan tayamum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bab pada menyatakan tayamum. Masuk kita bab tayamum setelah habis dalam bab mandi. Bab mandi dah selesai. Masuk bab tayamum. Bab tayamum ni dia tak susah sangat, tapi dia panjang juga dalam 3 muka surat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada sah tayamum itu melainkan dengan 3 syarat. Tayamum tu sah dengan 3 syarat. Yang mana tayamum ni sebenarnya dia adalah salah satu cara untuk kita beribadah jika tak ada air ataupun tak boleh kena air. Sama ada tak ada air ataupun tak boleh kena air, maka kena tayamum. Ada 2 lah. Satu tak ada air, satu lagi tak boleh kena air. Ada 2. Yang tak ada air tu mungkin jarang kot, yang tak ada air ni. Kalau tak boleh kena air ni memang selalu kita ada. Sakit kan tak boleh kena air. Tapi kalau tak ada air ni mungkin jarang. Sebab apa? Sebab kita kat tempat kita banyak air mutlak. Malah kalau sungai tu tak pernah kering pun, ataupun laut pun boleh buat ambil wuduk, kan, untuk atau mandi wajib. Maka tak ada masalah dari segi tak ada air tu. Cuma masalah kita dekat tak boleh kena air. Tak boleh kena air kat badan. Tayamum ni kita kena mengaji juga, sebab bimbang takut sakit nanti. Yang mana tayamum ni disyariatkan pada tahun ke-5 Hijrah asalnya, dan tayamum ni hanya ada pada kita je, iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu tak ada. Umat terdahulu tak ada tayamum ni. Macam istinja pakai batu, sembahyang kita boleh di atas apa sahaja yang kita nak pakai, semua boleh. Kita nak sembahyang dekat atas rumput boleh, atas batu boleh, semua boleh. Itu adalah khususiah untuk kita, iaitu umat Nabi SAW. Umat terdahulu kalau tak ada air, maka tak boleh sembahyang. Tak boleh sembahyang terus. Mana nanti kena qada bila ada air. Tapi kita, istimewanya kita ni,
walaupun tak ada air, boleh lagi untuk ibadah. Masih lagi boleh untuk ibadah. Yang mana umat terdahulu, Yahudi dan Nasara, mereka tak boleh. Kalau tak ada air, maka tak boleh. Nak macam mana? Tak boleh ibadah. Kaum Yahudi dan Nasara. Sebab tayamum ni tidak dikhaskan untuk mereka. Kerana itulah ada ulama mengatakan siapa yang tak nak solat, sebab kenapa tak solat ni? Sebab tak ada air. Maka sebenarnya dia seolah-olah nak tergolong, seolah-olah lah, tergolong dalam kaum Yahudi dan Nasara. Dia seolah-olah nak jadi macam kaum terdahulu, Yahudi Nasrani. Sedangkan sebab apa? Sebab Yahudi Nasrani kalau tak ada air tak boleh ibadah. Tak ada air tak boleh ibadah. Jadi tiba-tiba kita tak ada air pun boleh ibadah. Tiba-tiba kita tak nak ibadah juga. Seumpama seolah-olah kita ni nak ikut, nak macam umat terdahulu. Jadi oleh kerana ianya sebagai kelebihan bagi kita, walaupun tak ada air, janganlah kita tak beribadah. Bila sebut ibadah tu maksud sembahyang apa semualah yang memerlukan wuduk ataupun memerlukan untuk suci daripada hadas besar. Kata pengarang, dan tiada sah tayamum itu melainkan dengan 3 syarat. Yang pertama, bahawa keadaannya dengan tanah yang berdebu. Nak tayamum kena pakai tanah, dan tanah tu mesti berdebu. Kalau tanah tu tak berdebu tak boleh. Maknanya tanah tu mesti kering. Sebab kalau basah nak berdebu macam mana? Satu, tanah tu mesti ada debu. Sebab yang nak ditayamum, yang kita nak pakai adalah tanah. Lagi bersih ia daripada bercampur dengan lainnya. Janganlah debu tadi bercampur dengan lain. Apa contoh lain? Kapur tu bukan debu, tak boleh. Ataupun bercampur dengan pasir. Pasir bukan tanah. Pasir sebenarnya daripada batu. Pasir ni daripada batu. Batu yang dihancurkan tu jadi pasir. Kalau tanah dia beza sikit. Jadi kalaulah debu tanah bercampur dengan yang lain, maka tak boleh tayamum dah tanah tu. Lagi hendaklah ada ia suci menyucikan. Jangan kena najis ke, debu tu memang tak boleh lah. Okay. Itu yang pertama, syarat yang pertama, tayamum. Yang kedua, bahawa menakalkan debu itu jikalau daripada angin sekalipun. Nakal ni pindah. Yang kedua, memindahkan debu. Maksud memindahkan, dia mesti ambil debu tu pindahkan. Maknanya kalau katakanlah ada ribut angin berdebu, dia tak ada muka je, tak boleh, tak sah. Dia mesti nakal tu mesti pindah. Maksud ambil, pindah. Tu syarat tu. Kalau kita kata Allah pergi je, tahan je lah muka, sama juga kena debu, lepas tu gosok lah, tak boleh. Dia mesti memindahkan. Bila debu dah ada kat muka, gosok, itu tak nama memindahkan. Dia mesti memindahkan. Bila memindahkan, mesti ambil dengan tangan, pindah. Walaupun jikalau daripada angin sekalipun. Maksud ambil daripada angin. Gitu lah, ambil. Maknanya kalau kata angin ni ada debu ni, tak ada muka, niat tayamum tak sah. Dia kena macam mana? Tangan, dah ada debu, pindah daripada angin tak apa, ataupun daripada tanah lah. Okay. Tu yang kedua, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, bahawa keadaannya kemudian daripada masuk waktu, keadaannya kemudian selepas daripada masuk waktu ibadah yang tayamum ia kerananya. Dia tayamum tadi setelah masuk waktu. Kalau masalah solat, setelah masuk waktu. Maksudnya kalau subuh, kena masuk waktu subuh dulu. Kalau tak masuk waktu subuh lagi, ambil awal-awal lah, tak boleh. Kalau tak masuk zuhur lagi, awal-awal alang-alang, ambil siap-siap lah, senang. Tak boleh. Dia tak sama dengan wuduk. Wuduk kuat. Wuduk pakai air, dia kuat. Bila kuat, bila dah ambil sebelum waktu sekalipun, dia tahan, kuat. Tapi tayamum ni dia tak kuat. Istilah kita panggil itulah. Dia tak kuat. Dia hanya, dia bukan mengangkat hadas. Tayamum ni bukan mengangkat hadas. Tayamum ni mengharuskan solat. Sedangkan wuduk mengangkat hadas kecil. Wuduk mengangkat hadas, bila mengangkat hadas, dia tahan. Dan hadas dia tak ada. Kalau tayamum, dia bukan mengangkat hadas. Hadas masih lagi ada. Tapi tujuan tayamum adalah mengharuskan solat. Jadi makna wuduk mengangkat hadas,
Bila hadas dah tak ada, automatik mengharuskan solat. Tayamum tak mengangkat hadas, tapi untuk mengharuskan solat, untuk membolehkan solat sahaja. Kerana tu kena tunggu masuk waktu dulu. Kalau waktu tak masuk lagi, tiba-tiba tayamum, kita tanya balik, kenapa tayamum? Sebab nak sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang Zuhur lah. Sekarang pukul 1 belum masuk Zuhur. Jadi tayamum tadi kenapa? Nak sembahyang Zuhur. Zuhur tak wajib lagi. Sekejap lagi wajib, kejap lagi wajib. Sekarang tak wajib. Sekarang mana wajib lagi? Sebab apa sekarang tak wajib? Sebab tak masuk lagi. Baru pukul 1. 1 tengah hari contoh lah. Sebab tu bila masuk waktu, maka kewajipan tu dah ada. Kewajipan untuk sembahyang tu dah ada. Bila kewajipan sembahyang dah ada, kemudian wajib sembahyang dengan berwuduk. Wuduk tak ada. Bila wuduk tak ada, maka untuk untuk membolehkan sembahyang, tayamum. Sebab apa tayamum sedangkan tak ada air? Sebab kewajipan telah ada tapi tak boleh nak buat sebab tak ada air. Maka tayamum boleh. Kalau belum masuk waktu, kewajipan tak ada lagi. Sebab tu tayamum tak sah. Tak sah. Kalau sebelum masuk waktu. Dan bermula segala sebabnya ada 3. Ada 3 sebab kenapa ibadah kita perlu tayamum. Sepatutnya nak ibadah perlu wuduk, bukan perlu tayamum. Nak ibadah perlu wuduk, tapi ada keadaan nak ibadah perlu tayamum. Okey, yang pertama, sebab ketiadaan air. Bila tak ada air, habis nak sembahyang macam mana? Maka waktu tu tayamum. Bila sebut tayamum dengan debu lah. Pertama. Yang keduanya, yang ketiadaan ini kita cerita panjang lah kot. Sebab negara kita memanglah tak mustahil jadi kemarau, tapi kemarau macam mana pun pernah tak sungai kering? Tak ada. Kurang tu ada air, kering tak pernah. Pernah tak laut kering? Tak pernah. Air terjun kering. Duk terjun tu jugalah kemarau pun. Kemarau sebulan, masih lagi ada air terjun tu, cuma kurang terjun lah. Kurang sikit air. Air tasik pun kurang sikit, tapi masih lagi ada air. Jadi dekat negara kita boleh kita kata tak berlaku lah, tak ada air ni. Sebab nak ambil wuduk bukan mestinya air putih gitu. Air masin pun boleh, iaitu air laut. Boleh aja. Air telaga boleh aja. Jadi ketiadaan air. Bila tak ada air tak ada, maka nak sembahyang kena tayamum. Satu sebab. Yang kedua ni kita kena bahas panjang sikit sebab ini yang berlaku kat kita. Yang keduanya sebab apa kena tayamum untuk ibadah? Kerana takut bimbang akan mudarat daripada memakai akan dia air, sebab ia orang tadi sakit atau seumpamanya. Seumpama sakit. Jadi bila takut bimbang akan mudarat, diri dia jadi sakit, jadi mudarat sebab pakai air. Atau seumpama. Apa seumpamanya? Contoh kalau kena air boleh membuatkan mati. Mana tahu kan ada penyakit apa kena air mati. Maka sembahyang dia tayamum. Walaupun air berlambak, walaupun depan rumah dia laut, walaupun belakang rumah dia sungai, tepi rumah dia tasik, belah sana air terjun, tengah hujan lagi. Lepas tu keluar pula mata air lagi. Ada telaga lagi. Banyak sumber air kat sekeliling rumah dia, penuh sumber air semua. Tiba-tiba dia sembahyang tayamum. Sebab apa? Aku tak boleh kena air. Kalau kena air mati. Contohlah ada penyakit kena air mati. Ada? Mana tahu? Katalah ada penyakit gitu. Kena air mati. Tak boleh kena air. Yelah, kalau bukan mati pun kena air menyebabkan dia jadi buruk. Buruk tu yang menyebabkan mati. Macam tu lah maksudnya kena air mati lah. Mudah kata gitu. Saya pernah tengok apa? Saya pernah jumpa orang sakit gout. Tak boleh kena air. First time jumpa. Bukan air, angin pun dia tak boleh kena. Saya pernah jumpa. Dia sakit gout kronik sungguh lah. Kronik sungguh gout dia. Saya pergi rumah dia sebab dia nak minta tolong ajar lah cara nak ibadah. Dah lama dah berapa bulan dah. Mungkin dia terasa tak lama dah aku ni waktu dia nak sembahyang. Lama dah tak sembahyang. 3-4 bulan tak sembahyang dah. Sebab sakit gout dia tu. Tak boleh bangun, tak boleh berdiri. Dia masuk rumah dia panas, tapi dia pasang aircon.
panas sebab aircon dia pasang. Orang duduk dalam aircon mesti takkan pasang aircon kuat-kuat macam ni. Dia pasang agak-agak, sebab dia memang duduk dalam tu tiap-tiap hari. Tak keluar-keluar. Kita buka kipas. Dia kata jangan buka Ustaz, jangan buka kipas, jangan buka. Macam ni dia jangan buka tangan. Sebab apa? Sakit. Angin tu macam ni. Sakit. Saya pun ya ke? Saya buat ni. Macam ni macam kipas. Sakit suruh merah muka dia. Kena angin tak boleh kau. Angin pun tak. Sebab tu dia pasang aircon. Air pun tak boleh kena. Sakit. Bukan sebab dia akan menggelupas ke apa. Bukan. Sentuhan tu. Kena kain tak boleh. Kena kain. Dia pakai kain pun tak boleh. Pakai seluar pendek. Dah 3-4 bulan tak semayang. Mungkin dia terasa aku tak lama tu. Dia minta datang rumah untuk ajar dia cara macam mana lah. Tak payah lah. Lah senang je Ustaz kata. Kalau tu dah lama saya semayang. Kata. Senang aja. Sebab dia fikir, dalam telefon saya cakap suruh tayamum. Dia kata datanglah, tak reti. Tayamum tepuk, lepas tu sapu muka, tepuk debu, sapu tangan. Macam mana nak turun gitu. Dia buat susah. Bila pergi-pergi, tak susah pun. Cuba Ustaz tengok, saya tak boleh berjalan, dia kata. Saya kata, bukan, tayamum tak kena berjalan. Mestilah kena turun kat bawah ambil tanah. Tak, bawalah tanah naik atas. Dia kata, ya tak ya juga. Dia ingatkan turun bawah. Kalau tak boleh turun bawah, bawalah tanah tu naik atas. Dia adalah anak-anak dia sekali-sekala datang tu. Bukan tak ada, ada. Jadi bila macam tu, ambil cari debu, buat naik atas, letak dalam pinggan. Satu pinggan, cukup ke ni? Satu pinggan ni kata, setahun boleh pakai. Bukannya nak mandi dengan debu. Satu pinggan. Macam mana saya buatlah untuk dia, kesian dia. Tumbuk, ambil tanah. Ambil tanah, tumbuk. Sebab dia geli dia kata. Dia terbayang-bayang tanah tu ada orang pijak lah, tai anjing lah, apalah, macam-macam lah. Nak sembahyang, macam-macam dia fikir, tak apalah, tolonglah, ajak seorang budak, jom pergi dekat tepi bukit, cangkul macam ni. Macamnya tanah dia gini lah, tanah liat tu, cangkul gini. Jatuh-jatuh tadah terus. Maknanya orang tak pernah pijak, kau jangan cakap orang pijak pula. Lepas tu pergi, jemur bagi kering, lepas tu tumbuk, lepas tu tapis. Tapis dengan penapis stel, tapi gitu. Cantik nampak debu. Macam tepung. Sebab nak bagi dia semayang ni pasal. Lepas tu dapat satu pinggan. Lepas tu bubuh dalam botol lah. Dia kata cukup ke tak? Kau ingat nak mandi ke? Jadi, bila kena air akan mati. Satu. Bila kena air akan hilang manfaat anggota. Tak mati tapi kena potong tangan. Contoh. Maka boleh tayamum. Walaupun air banyak. Jika kena air yang dah sakit bertambah sakit. Dia dah sakit, bertambah sakit lagi sebab kena air. Boleh tahan tapi bertambah sakit. Maka boleh pakai tayamum lah, boleh pakai debu. Walaupun ketika dia pakai tak sakit lagi. Cuma dikhawatiri akan sakit. Pun boleh dah pakai tayamum. Dia bukan mesti sakit dulu. Aduh sakit dah kena air dah sakit. Bukan, tak semestinya. Tak sakit pun. Tapi kalau kena air, mesti sakit malam ni. Kalau kena air, esok lusa mesti makin sakit. Sekarang tak sakit. Jadi kekhawatiran tadi terpakai. Dengan maksud, boleh dia tayamum tak pakai debu lah maksudnya. Tayamum. Boleh. Okay. Dan ataupun dia menghalang proses penyembuhan. Dia kata boleh kena air. Kalau kena air, sepatutnya sembuh seminggu, jadi sebulan. Sebab air punya pasal lambat nak kering. Maka boleh pakai debu, walaupun tak mati pun, tak kena kerat tangan pun pakai air. Cuma melambatkan proses penyembuhan. Boleh juga pakai tayamum lah, pakai debu. Melambat. Siapa yang cakap lambat ni? Doktor cakap. Ada mazhab yang pendapat mengatakan mesti yang doktor tu doktor Islam. Ada pendapat mazhab lain kata tak perlu doktor Islam, janji doktor yang dipercayai cukup. Tak apa, ada khilaf kat situ. Dia ketatkan tak boleh, mesti doktor Islam. Yang cakap, tapi kita pergi doktor kafir pun, kita pergi doktor Islam, dia akan cakap yang sama je. Doktor ni kan. Cuma ada hukum mazhab mengatakan nak tanya doktor tu mesti doktor Islam, ada kata tak boleh. Ada kata boleh doktor kafir pun. Janji kita rasa dia betul lah. Dia tak menipu lah. Okay? Nak tanya apa? Nak tanya kalau kena air agak-agak melambatkan proses penyembuhan. Tak. Kalau kena air. Kalau kena air ni 3 bulan baru sembuh. Kalau tak kena air, sebulan. Maka boleh tayamum. Boleh tayamum.
Atau mungkin juga meninggalkan parut yang keji pun boleh tayamum. Dia tak ada masalah kena air, tapi menyebabkan parut tu jadi keji, wuduh. Parut yang keji dia panggil. Kalau parut sikit-sikit, lepas bulan 2 hilang, tu tak keji. Ni parut yang keji. Maka tak perlu pakai air, boleh tayamum walaupun air berlambak. Okey. Ini yang dimaksudkan dengan takut mudarat. Saya tengah bahas apa ni? Saya tengah membahaskan takut akan mudarat. Apa mudarat tadi tu? Kena air, mati. Kena air, hilang anggota. Kena potong. Kena air, dikhawatiri akan lagi sakit. Kena air, menghalang proses penyembuhan. Kena air, tinggal parut yang keji. Jika begitu, boleh tayamum. Antara lain, nanti dia akan sebut, terlalu sejuk pun boleh tayamum. Tapi kena qada semayang tu. Terlalu sejuk pun boleh. Atau terlalu panas pun boleh. Kadang-kadang luka terbakar. Jadi tak boleh kena air. Boleh juga tayamum. Tapi ada cara nanti, tak habis. Saya cakap secara umum dulu. Ataupun mungkin simen. Bila simen tangan ke, maka ada proses tayamum juga di situ. Okey, itu nantilah. Yang ketiga, yang kedua tadi takut akan mudarat daripada memakai akan dia sebab ia sakit atau seumpamanya. Yang ketiga, berkehendak bagi minum akan dia. Air itu ada, tapi untuk minum. Air sikit lah, air ada tapi sikit untuk minum. Untuk dia minum. Atau binatang yang dihormatkan. Dia panggil muhtaram. Binatang yang dihormati. Jika air ada sikit, kalau ambil wuduk, mandi wajib contoh, minum jadi kurang. Dan lepas tu mungkin tak ada air lah esok lusa. Mungkin seminggu je boleh guna air tu. Dengan dia mandi, air tu 3 hari. Betul tak ada air? Contoh. Dengan dia ambil wuduk, sepatut boleh minum seminggu air tu. Sebab dia ambil wuduk, 5 hari je boleh pakai. Maka dengan sebab tu, boleh tayamum. Sebab air tu untuk dia minum. Untuk dia minum. Atau binatang yang dihormatkan. Binatang yang dihormati. Apa maksud binatang yang dihormati? Semua binatang yang ada manfaat pada manusia dan tidak mendatangkan mudarat pada manusia. Itu maksud binatang yang dihormatkan. Apa saja. Kucing datang mudarat kat manusia? Tak. Maka air ada. Untuk kita minum dah cukup dah. Sehingga air sampai, katalah air akan sampai lagi seminggu depan. Selagi seminggu. Untuk kita minum cukup. Tapi ada sikit lagi. Yang ini kalau ambil wuduk, kucing kita tak minum. Tak ada air. Okey, patutnya biarlah kucing, bukan maksudnya syurga neraka. Kita kata gitu. Baik kita ambil wuduk, tidak. Oleh kerana dia binatang yang dihormati, maka bagi dekat dia air, boleh tayamum sembahyang. Macam tu juga kambing. Kambing ada manfaat tak? Ada manfaat. Boleh makan lagi kambing tu. Maka ada air untuk kita minum dah ada. Dan ada air sikit lagi. Kalau mandi wajib, tak dapat kambing ni, contohlah berjunuk. Kalau mandi wajib, tak boleh kambing ni minum. Lepas tak tahulah berapa hari dia boleh tahan, mati apa nanti. Kalau bagi kambing ni, kita yang tak ada nak sembahyang macam mana? Maka tak apa. Tayamum aja. Kerana tayamum boleh untuk wuduk dan boleh untuk mandi wajib. Dua-dua boleh. Jadi bagi je kambing kita tu minum, kita sembahyang nanti tayamum. Boleh. Apakah pula binatang yang tak dihormati? Apa dia binatang tak dihormati? Binatang tak dihormati adalah anjing liar. Binatang yang dihormati anjing buruan. Anjing ni, anjing mu'allamah. Itu dihormati. Anjing yang dibela untuk jaga rumah. Anjing dibela untuk jadi pemburu. Memburu kan? Itu anjing dihormati walaupun dia anjing. Dihormati. Dengan maksud, apabila ada air sikit, kalau bagi dia, kita tak boleh sembahyang sebab tak ada air, bagi, tak apa, bagi je dia. Dia tu apa? Binatang tadi, anjing. Tapi tengok anjing. Kalau anjing yang jaga rumah, anjing yang buat memburu, ataupun anjing comel. Anjing comel dia tak menyakitkan orang. Itu pun muhtaram juga. Itu pun yang dihormati. Dengan maksud, kalau bagi anjing ni aku sembahyang macam mana nanti? Bagi aja, sembahyang tayamum. Tapi anjing liar tak? Anjing gila ni. Anjing gila. Anjing gila tak? Anjing gila tak boleh. Kalau anjing gila, tak boleh bagi. Haram bagi kat anjing gila. Haram bagi macam mana ni? Ingat, kita bincang pasal apa? Nak ambil uduk, nak sembahyang, air ada sikit. Kalau bagi anjing gila, sembahyang nanti macam mana? Tu cerita ni. Kalau anjing gila, ambil uduk mesti pakai air. Kalau bagi anjing, haram. Anjing gila tadi.
Sebab dengan bagi anjing gila tu air, habis kau nak sembahyang macam mana? Sepatutnya kau boleh sembahyang ada wuduk. Sebab apa? Dia tidak dihormati. Macam tu juga babi. Ada babi minta air. Kalaulah dia bagi air dia yang sikit tu, babi tu minum, kesian dia kata, dia nak sembahyang tu macam mana? Terpaksa tayamum, berdosa. Sembahyang sah lah, tapi berdosa. Sebab apa? Babi tidak dihormati. Yang tidak dihormati adalah binatang yang tak ada manfaat untuk manusia ataupun mendatangkan mudarat untuk manusia. Contohnya singa. Dia mudarat untuk manusia. Maka kalau kita bukan bela singa lah, mudarat, maka jangan bagi dia minum. Kalau air sikit, dengan bagi dia minum, kita pula nak semayang macam mana? Nak ambil wuduk macam mana nanti? Maka tak boleh bagi. Okey. Dan ada ulama' tambah lagi, ada dua lagi. Yang binatang yang tidak dihormati. Dua lagi. Pertama, orang murtad. Yang kedua, kafir harbi. Kafir zimmi dihormati. Kafir harbi ni kafir yang memusuhi orang Islam. Dia nak rosakkan Islam. Kafir zimmi ni dia okey dengan orang Islam, cuma berlainan agama. Kalau kafir zimmi nak air, kalau tidak aku mati, kalau tidak aku mati, nak air. Habis tu kita ada air sikit. Bila kita ada air sikit, kalau kita bagi dia minum, kita nak ambil wuduk macam mana? Maka bagi kafir zimmi tu minum. Bagi dia minum. Bagi dia minum, habis kita nak wuduk macam mana? Kita nak sembahyang macam mana? Kita tayamum boleh. Sebab dia dihormati walaupun kafir. Tapi kalau kafir harbi, haram bagi, tak boleh bagi. Tak boleh bagi. Kalau kita bagi, kita nak wuduk macam mana? Maka berdosa kita bagi dia, kafir harbi. Macam tu juga murtad. Orang Islam tapi murtad. Dia haus nak mati dah. Kita kata peri kemanusiaan kita bagi kan? Tak. Jadi maknanya kafir harbi dan orang murtad adalah tidak dihormati. Ada setengah ulama' tambah lagi satu, orang tak sembahyang. Orang Islam tapi tak sembahyang, tidak dihormati juga. Kalau dia nak mati, biar dia mati. Daripada kita bagi dia minum, kemudian kita nak sembahyang tak ada wuduk, tak boleh bagi. Keras tak? Keras. Orang tak sembahyang ni keras. Keras dari segi hukuman. Okey. Dan ketiga, berkehendak bagi minum akan dia atau minum binatang yang dihormatkan. Jika air ada sikit, terpaksa tayamum sebab air itu untuk dia minum, dia makan, dan untuk binatang yang dihormati, maka tak apa, boleh tayamum. Tiga sebab. Ada tiga. Yang kita nak bahas panjang yang nombor dua sebenarnya. Kan? Yang nombor satu tak ada air. Yang kedua takut mudarat, takut sakit. Yang ketiga sebab nak minum dengan nak bagi binatang. Yang nombor dua yang dekat dengan kita. Dan bermula segala fardunya, cara nak tayamum 4 perkara. 4 perkara cara nak tayamum. Yang pertama, niat. Mestilah ada niat. Semua mandi wajib, wuduk semestikan ada niat. Hal keadaannya beserta dengan memindahkan akan tanah. Tengok, memindahkan. Bila sebut memindahkan, mesti ambil tanah tu, ambil debu tu, bawa pergi. Memindahkan, masa memindahkan tu niat. Memindahkan akan tanah tu maksud debu, yang dimula suku-suku yang disapu akan dia daripada muka. Samalah, ambil niat dia senang je. Sahaja aku tayamum bagi mengharuskan fardu solah. Tak ada tu lah. Nawaitu tayammuma li istibahati fardhu solah. Tapi tak ada dia tulis ni. Ataupun kalau payah bahasa Arab, bahasa Melayu lah. Yang penting, sahaja aku tayamum bagi mengharuskan fardu solah. Penting tu, fardu solat. Itu penting. Nanti dah sebut belakang nanti. Niat. Jadi sahaja aku tayamum bagi kalau sahaja aku tayamum bagi mengharuskan solat, lain ni boleh. Dia tak boleh sembahyang fardu. Dia mesti ada fardu tu. Sahaja aku tayamum bagi mengharuskan fardu solat. Niat. Lepas tu memindahkan tanah, memindahkan debu tadi, sapu suku-suku muka. Bukan muka, sapu. Daripada muka, berniat orang tayamum itu akan mubahkan. Mubah tu haruslah. Mubahkan akan sembahyang. Mengharuskan sembahyang. Umpamanya, ada 3 martabat niat, kita bincang sekejap lagi. Jadi, sahaja aku tayamum bagi mengharuskan fardu solat, angkat, sapu
Sapu. Semua kena. Sapu pula, nombor 2, sapu muka pada jihah panjangnya, pada arah panjangnya dan lebarnya, panjang dan lebar. Jihah tu arah panjang dan lebar sehingga hujung hidung dan bibir. Dia diingatkan lagi. Dia tak sama macam air tau. Air bila kita jirus, dia mengalir. Jadi tak gosok sangat pun tak apa sebab dia mengalir. Bawah ni agak dia mengalir. Tak gosok, pernah ambil wuduk gosok ni? Mana pernah kita gosok macam ni? Silap-silap tak kena bawah ni. Tapi air mengalir, tak ada masalah. Debu, dia tak mengalir. Maka kena gosok sungguh. Bukan gonyoh gosok. Sapu. Maksudnya letak sapu sungguh. Ni, sapu. Kenapa ambil wuduk tak macam tu? Air mengalir, tak perlu buat macam tu. Debu tak sapu. Sebab tu dia kata macam tu. Hujung hidung dan bibir. Dia ingatkan bibir. Memang tak kena jawab. Semua kena. Dia tak macam wuduk. Jangan buat macam wuduk. Kalau buat macam wuduk, ada mungkin debu yang tak kena. Sebab wuduk kita biasa ambil, benda mengalir kita rasa, memang tak ada masalah. Jadi buat sungguh-sungguh. Jangan ada gitu. Itu bukan tayamum, tu sapu benda tau. Sungguh-sungguh lah ibadah kan ni. Ni bawah ni. Ni kalau air tak payah sapu sebab dia akan mengalir terus. Kalau debu mana dia mengalir, jadi kena sapu ni. Ni zahir. Kalau misai je gosok macam tu, misai janggut tak perlu dalam. Misai tak wajib sampai dalam, luar je. Kalau ada jamban pun tak perlu sampai dalam, luar je. Gosok sungguh-sungguh maksudnya. Sapu sungguh-sungguh, jangan buat lebih kurang. Sebab saya pernah tengok tayamum. Tapi tayamum bukan tayamum sebab nak sembahyang, tayamum belajar. Tayamum macam belajar gitu. Apa benda. Tapi itulah risau, takut tanah tu naik jerawat dia kata. Takut naik jerawat. Kita ni daripada tanah, nanti kembali ke tanah juga. Takut naik jerawat dia kata. Sebab tu kalau orang yang sensitif, kulit sensitif, buat macam saya buat tadi. Yang kulit sensitif, dia sensitif dengan tanah apa? Tanah gambut, tanah apa? Biasa tanah liat tak sensitif. Biasanya lah. Dia ambil tanah liat. Kalau takut sangat, ambil macam saya buat tu. Cari bukit macam tu, yang macam tu, cangkul gitu. Gitu, dia jatuh, terus letak, masuk plastik, bawa balik. Jemur elok-elok, tumbuk. Blender lagi bagus. Sebab nak bagi lagi halus, lagilah banyak kali boleh pakai. Dan setiap orang mesti ada kat rumah dia debu tayamum. Debu. Sebab kita tak tahu bila kita sakit. Bila kita sakit, kita nak pakai debu macam mana waktu tu? Sakit yang tak boleh kena air tu. Bukan mungkin tak boleh kena semua. Sikit tak boleh kena. Sikit je tak boleh kena. Tapi macam mana kita kalau nak masa tu baru sibuk nak cari debu. Dulu ada orang jual debu RM3. Tapi debu tu berdebu sebab tak ada orang beli. Debu tu berdebu sebab tak ada orang beli. Berdebu dengan debu lah. Kat mana? Dekat Kelantan tu, dekat hospital HU Kubang Kerian HUSM ada jual. Tapi saya tanya ada laku tak? Dia kata debu dah berdebu lah. Sebab apa? Tak ada orang beli. Sebab dia kata Allah tanah pun nak beli, tak debu pun nak beli RM3 lagi. Kalau macam tu semayang tak? Semayang macam mana? Debu ambil daripada rumah, tak bawa pun daripada rumah. Itulah. Sebaiklah dia ada khilaf, bukan mutamad. Bukan semua mazhab gitu. Mazhab lain tak perlu pakai debu, mujur lah. Boleh lagi lah. Tapi kita mazhab Syafi'i kena pakai lah. Yang ketiga, menyapu dua tangan. Lepas masuk muka semua kena tepi ni. Yang ketiga, menyapu dua tangan beserta dengan dua siku. Dua tangan beserta dengan dua siku. Dan tiada memadai sekarang. Nanti dulu. Maknanya semua kena. Kadang-kadang kita belajar tepuk, kena buat gini kan. Susah sebenarnya. Kita bukan selalu tayamum. Kita bukan, kalau orang belah-belah Timur Tengah yang tak ada air apa semua tu, dia orang selalu. Jadi dia orang biasa lah. Dia buat gini. Kena-kena ni sebab semua kena-kena. Lepas tu sini bagi kena semua. Last kali macam ni. Lepas tu yang ni tak payah ambil dah lah. Sebab tak kena apa-apa. Susah. Kita bukan biasa buat. Habis macam mana? Ambil lah sapu. Kenapa tak boleh ke macam tu?
Ambil lah, sapu. Mesti kena bersilat juga kan? Asal kena mesti bersilat? Kena bersilat. Ya, itu cara dengan sekali tepuk, boleh dua-dua tangan. Bagi orang yang dah biasa buat. Orang yang tak biasa tak payahlah. Tepuk, lepas tu gosok. Tak kena. Macam tu lah. Ambil satu lagi tepuk pula. Ini pula. Macam pakai bedak. Tak perlulah nak bersilat-bersilat. Kita saya panggil bersilat. Kita tak reti sebab tengok kena. Ni belakang ni bila kena? Ni. Contoh kita ambil buat ni. Belakang ni tak kena. Belakang ni. Bila tak kena, kita bawa pergi sini. Ini kena. Kena sungguh ke? Kena. Kalau orang tak biasa buat dia memang boleh. Jarakkan tak jari ni sebab kat celah-celah ni. Susah. Susah. Buat menyusahkan. Tak je. Bersilat lah. Kalau nak silat, silat dulu. Lepas dah silat, betul letak balik. Betul tepuk lagi. Jadi sepatutnya tepuk 2 kali. Dia kata kat sini. Dan tiada memadai sekali memindah tanah bagi muka dan 2 tangan. Tak boleh. Sekali tepuk muka dan tangan. Terus. Tak boleh. Tak memadai. Dia kena 2 kali minimum. Minimum 2 kali. Tepuk sekali muka. Tepuk sekali lagi baru tangan. Itu minimum. Tangan 2 kali je lah. Tapi kita yang tak reti ni 3 kali 4 kali dah tepuk. Sebab nak sempurnakan tangan. Kalau muka pun boleh je tepuk banyak kali. Tak ada masalah pun. Betul gosok lah. Oh tak cukup lagi kat sini. Tak cukup. Sikit lagi. Ambil sikit. Buah hati. Macam tu masalah. Cuma kalau orang biasa tak perlu. Dia tepuk sekali. Begini. Dia menipiskan. Jangan bagi tebal sangat. Lepas tu memang kena semua lah orang biasa. Ni orang tak biasa ni. Dia kata kat sini tak madi. Sebab apa? Sebab mazhab lain memadai dengan sekali je. Tepuk macam ni. Lepas tu terus. Tangan pula sampai sini je. Itu mazhab lain. Jadi sebab tu dia nak bagi tahu jangan duk tigu-tigu. Tak memadai dengan sekali tepuk. Tepuk mazhab Hanbali silap. Tepuk saja aku tayamum bagi mengharuskan fardu solat. Dan kena pun lebih kurang je. Buat syarat aja. Tak macam mazhab Syafi'i kena sungguh. Dia buat syarat. Macam tu je. Entah ada kena tak kena. Majoriti muka kenalah kata-katanya tu. Lepas tu tangan terus. Gitu je. Dah. Dan tangan pun bukan kena sungguh. Bukan kena macam buat syarat. Mazhab Hanbali. Sebab nak menolak yang itu dia bagi tahu. Hanya tiada memadai sekali memindah. Tak memadai sekali mindah tanah bagi muka dan 2 tangan. Tak memadai. Sebab nak tolak mazhab Hanbali tadilah. Walaupun kalau buat ikut mazhab Hanbali sah lah. Dan 2 tangan. Hanya tiada dapat tiada. Tiada dapat tiada. Apa? Tiada dapat tiada. Tiada dapat tiada tu tidak boleh tidak. Mestilah. Tidak boleh tidak. Tiada dapat tiada. Tiada dapat tiada. Adalah kan? Tiada dapat tiada tu adalah. Tidak boleh tidak. Bolehlah. Mestilah. Tidak boleh tidak. Bahasa dulu. Tiada dapat tiada hanyalah mestilah bagi tiap-tiap satu daripada keduanya. Sekali muka, tepuk sekali muka, tepuk sekali tangan, minimum. Daripada memindahkan tanah yang mustaqilah, yang suci. Memindahkan tanah tu mesti yang suci lah tanah tu. Sekurang-kurang minimum 2 kali. Memindahkan tanah 2 kali tepuk minimum. Dan keempat, tertib. Seperti bahawa mendahulukan sapu muka atas 2 tangan. Mesti tertib. Tak boleh sapu tangan dulu, lepas tu baru sapu muka. Tak boleh lah. Memang logik lah tu tak? Ikut muka dulu baru tangan. Jadi kita fikir siap-siap dah. Fikir siap-siap. Macam mana? Bila sebut tayamum je macam tadi. Sebab ada orang salah faham. Ada seorang pakcik ni salah faham. Ada satu negeri dulu. Negeri yang saya nak pergi esok ni. Pakcik tu salah faham. Dia sakit dekat kaki. Dia pergi tayamum kat kaki. Dia sapu debu kat kaki. Ingat? Sebab dia kata, kalau sakit kat tangan, debu kat tangan. Kalau sakit kat kaki, debu kat kaki lah. Mana ada. Dia ingat wuduk apa? Wuduk pakai air, tak pakai debu. Bila sebut tayamum je,
muka tangan. Tu je tadi, muka tangan. Bila sebut, okey, contoh tayamum boleh untuk ganti wuduk sebab nak sembahyang kan. Maka tak ada air dan sebagainya, maka tayamum. Bila sebut tayamum je, muka tangan. Dan tayamum juga boleh menggantikan mandi wajib. Maka apabila nak tayamum sebab berjunub, bila berjunub nak sembahyang tak ada air, maka tayamum, muka tangan. Jangan dia tayamum, basuh. Apa? Jiruh. Satu badan lah. Bila sebut tayamum, muka tangan. Bila sakit dekat kaki nanti, ambil wuduk dulu, last sekali tayamum, muka tangan. Jenazah yang ada tatu contohnya. Jenazah yang tak sunat. Lelaki tak sunat. Lelaki yang ada tatu. Maka lepas mandikan tu, tayamum. Bila sebut tayamum, muka tangan. Muka tangan jenazah lah. Jangan muka tangan dia yang mandi ni. Muka tangan jenazah. Sebut tayamum je, muka tangan. Habis. Jangan cerita benda lain. Jangan sapu kat perut, sapu kat kepala lutut. Tak ada. Bila sebut tayamum, muka tangan. Takut salah faham. Habis. Tu tayamum. Dan dia ada 4 lah. Yang pertama, niat. Muka, sapu tangan, tertib. Senang aja. Boleh. Sebab dia macam ni. Yang kata macam ni, pendapat yang mazhab Syafi'i, dia ada debu mustakmal. Ada. Mazhab lain debu mustakmal tak ada. Dia gelak kalau cakap debu mustakmal. Dia tergelak-gelak. Saya pernah kena gelak. Dia tergelak-gelak. Ustaz juga. Dia mengaji luar negara. Dia gelak bila kita sebut debu mustakmal. Kita balik tak puas hati, panah hati. Kita balik-balik memang ada debu mustakmal. Rupanya 3 mazhab tak ada debu mustakmal. Dia mengaji luar, mungkin negeri mazhab tu memang lawak lah. Sebab debu mustakmal mana ada, air mustakmal ada lah. Tapi bila saya cek balik, sebab kita mengaji gitu, bila kita sebut dia gelak guling-guling. Gelak sungguh macam kelakar memanglah. Debu mustakmal tak kelakar. Jadi bila saya cek balik, betul lah ada debu mustakmal. Lega gitu. Ingat kita salah. Rupanya, tapi jumhur mazhab tak ada debu mustakmal. Okey. Dia bagi soalan tadi tepuk tempat yang sama. Pada pendapat yang kata tak ada debu mustakmal, tak ada masalah lah tepuk yang sama. Okey. Pada pendapat yang kata ada debu mustakmal pun tak ada masalah. Kenapa? Sebab bila tepuk yang pertama, masa tu kita nak sapu muka. Debu tu tak jadi mustakmal lagi. Angkat. Debu tu tak jadi mustakmal, bekas tu tak jadi mustakmal. Sebab mustakmal adalah bekasan. Kalau air, kita nak ambil wuduk, bekasan air yang basuh muka baru jadi mustakmal. Ketika cedok air, tak jadi mustakmal lagi sebab tak kena muka lagi. Macam tu juga debu. Ketika tepuk, tak jadi mustakmal lagi. Tak jadi lagi. Faham? Gosok. Selagi tangan tak angkat, selagi itulah gosok aja. Maka dia punya kesan tu yang ada baki-baki tu nak buang tu, itulah mustakmal. Berapa biji berapa sangat. Jadi kalau tepuk lepas dah yang pertama tu dah habis, lepas tu kita pun buanglah sikit baki-baki dia kan. Buang tu, tempat yang sama masih lagi debu mutlak. Saya sebut debu mutlak, dia gelak guling-guling sekali lagi. memang betul lah. Kita istilahkan debu yang okey, yang suci, ataupun istilah dia panggil tadi apa? Mustaqillah. Saya tukarlah. Saya suka guna perkataan yang mudah faham. Saya gunalah debu mutlak. Debu mustaqillah. Kalau sebut debu mustaqillah, kadang orang tak faham. Sebut je debu mutlak. Debu suci. Jadi tepuk tempat yang sama tak ada masalah. Sebab masa tepuk yang kali yang pertama, dia tak jadi mustakmal lagi. Jadi pendapat jumhur mazhab, tepuk yang sama tak ada masalah. Sebab tak ada debu mustakmal, jadi tepuk pun tak ada masalah. Pada pendapat yang kata ada debu mustakmal sekalipun, tepuk yang sama tak ada masalah juga. Sebab masa tepuk tu, dia masih lagi, debu tu masih lagi suci masa kita angkat. Jadi tak ada masalah. Cuma orang tu lah dia pergi tepuk tempat lain. Taklah benda kecil kan. Dia tak, cuma tak perlu nak tepuk tempat lain. Sebab tu kalau dalam pinggan, buah dalam pinggan, tepuk je, sapu, lepas tu buang, tepuk sekali lagi tangan. Tak perlu tuang atas surat khabar banyak-banyak supaya boleh dapat tepuk sini, dapat tepuk sini. Kalau nak buat silakanlah, benda kecil aja. Cuma dari segi hukum tak perlu. Tak ada. Dan membatalkan tayamum. Apa yang membatalkan tayamum? Dan membatalkan tayamum itu oleh sekalian yang membatalkan wuduk. Senang laki perempuan sentuh, kentut,
buang air kecil, air besar, keluar daripada sesuatu daripada kubur dan dubur, apalah yang membatalkan wuduk, itulah yang membatalkan tayamum. Tapi tambah lagi apa? Dan demikian juga membatalkan dia oleh riddah, murtad. Murtad. Sedangkan wuduk tak batal. Wuduk, kalau murtad, dia ada wuduk, kemudian dia murtad, tak batal wuduk dia. Cuma dia nak murtad lah, lagi besar. Cuma nak kita di sudut hukum, tak batal wuduk. Boleh sembahyang. Mana dia murtad lah, kena masuk Islam balik lah. Cuma dari segi hukum. Tapi tayamum macam tadilah, tayamum ni tak kuat, tak strong lah. Macam wuduk dia kuat. Walaupun murtad, tetap ada wuduk tu. Kemudian dia masuk Islam balik, dia sembahyang, tak perlu ambil wuduk dah. Kalau tak batal lah, sebab wuduk tu kuat. Tapi kalau tayamum, dia tak kuat. Bila murtad je, terbatal dengan tayamum. Ini dari sudut hukum je lah. Kalau dah dia tu murtad tu, nak cerita wuduk apa lagi? Dah murtad kan. Jadi murtad akan membatalkan tayamum. Dan putus mani'. Mani' ni halangan. Halangan. Putus mani', maksudnya putus halangan. Bila putus halangan, maknanya tak ada halangan lah. Itu maksud dia. Putus halangan, maka tak ada halangan maksudnya. Dan bila tak ada halangan, apa maksud tak ada halangan? Sekarang ni kenapa tayamum? Sebab tak ada air. Halangan dia tak ada air. Putus mani' dengan maksud tak ada air tu dah tak ada. Maknanya ada air. Dia gitu, baca kitab lama dia memang gitu. Dia kena, orang dulu dia cakap gitu. Jadi maknanya ada air. Bila ada air, habis tayamum batal automatik. Tapi bila itu kalau masalah ada air. Masalah sakit tak boleh kena air. Putus mani' dia bila tak sakit dah elok, maka batal tayamum. Tapi bila batal, sambung lagi. Dahulu, sebelum, daripada masuk ke dalam sembahyang yang tayamum kerananya sebelum sembahyang, sebelum takbir. Kalau dah takbir tak apa. Contohnya Allahu Akbar, air dah sampai. Jangan batalkan, teruskan sembahyang. Allahu Akbar, hujan turun, teruskan sembahyang. Tapi bawa hujan turun, air ada, batal tayamum. Itu maksud dia. Okey. Dan jadi maknanya dia tambah dua lagi lah. Perkara yang membatalkan tayamum, macam perkara yang membatalkan wuduk, tambah lagi dua, murtad dan hilang problem, hilang masalah. Hilang masalah yang kerana apa di tayamum tadi. Dan tiada boleh dikerjakan dengan tayamum yang satu akan dua fardu. Dua fardu tu solat fardu, ataupun satu solat fardu, satu lagi tawaf fardu, ifadah. Tak boleh. Dia kena satu tayamum, satu fardu. Kalau nak buat qada, tak boleh. Qada dah lepas tayamum, qada zuhur. Tayamum qada zuhur. Lepas tu qada asar. Lepas tu qada maghrib. Tak boleh. Satu tayamum, satu fardu sahaja. Okey? Hanyalah satu fardu. Dan beberapa dikehendaki daripada segala sembahyang sunat. Sembahyang sunat tak ada masalah, banyak mana pun. Yang telah masuk waktunya dahulu daripada tayamum. Tak kisah. Kalau tayamum aja, kalau kata nak sembahyang zuhur, masuk zuhur dah, tayamum. Bila tayamum, qabliyah boleh. Zuhur fardu boleh. Ba'diyah boleh. Kalau qabliyah nak buat dua, ba'diyah nak buat dua boleh. Lepas tu nak sembahyang hajat boleh. Semua boleh. Tahiyatul masjid boleh. Sunat banyak, fardu satu aja. Sunat banyak mana pun. Lepas tu nak baca Quran boleh. Nak pegang Quran boleh. Dan sebagainya. Kalau nak baca Quran tu memang boleh pun kalau tak ada wuduk. Pegang Quran lah, silap pegang Quran. Okey. Dan diulangkan oleh orang yang tayamum itu akan sembahyangnya jika tayamum itu kerana sejuk. Sebut tadi. Kenapa tayamum ni? Sebab tak ada air? Bukan. Sebab apa tayamum? Bukan banyak sebab tadi, awal-awal tadi. Antaranya sebab sejuk. Bila sebab terlalu sejuk, boleh tayamum walaupun air banyak. Tapi kita tak ada gitu lah. Paling sejuk dekat apa? Paling sejuk mana? Fraser Hill tak? Kamera tak paling. Rasanya Fraser Hill ataupun Fraser Hill lah. Lebih sejuk sebab dia kecil kan. Bukit Maxwell tu, Bukit Fraser Hill lah. Dia lagi sejuk daripada ni.
Dia rasanya tak ada lah. Kalau dekat kundasan mana sejuk lagi. Rasanya macam biasa kat kot. Macam itu pergi macam tak adalah berapa sangat subuh, tapi memanglah sejuk, tapi taklah sejuk sampai tak boleh kena air kan. Jadi kalau sejuk, sebab ada orang kata yang paling sejuk dekat tu lah, ditengok daripada paras laut tu, Fraser Hill lah yang paling dekat Fraser Hill. Perak ke? Faham? Oh. Tiba-tiba je marah orang faham. Apa tu? Kalau air tu sejuk kan. Ha? Takut sejuk kan. Kita masak dulu untuk panas kan. Okey, tak apa. Boleh. Tak ada masalah. Kalau boleh masak tu. Ini kata tak boleh masak lah. Maksudnya dia memang sejuk. Ada satu lagi, apa nama tempat tu? Ada 3 tempat sejuk kan? Genting. Genting pun tak apa. Banyak maksiat atas tu, panah. banyak orang main judi. Jadi boleh kata kat Malaysia tak adalah. Jika diulangkan oleh tayamum kerana sejuk, maka wajib qada. Semayang boleh, semayang wajib katalah subuh. Nak semayang sejuk sangat, tak apa tayamum. Nanti bila dah tak sejuk, wajib qada subuh. Sedangkan semayang-semayang lain tadi, yang tayamum tadi secara umum tak kena qada. Tiba-tiba dia kena qada. Sebab apa? Sebab tayamum kerana sejuk kena qada. Ada 2. Sekejap. Ya, ada 2. Tayamum kerana sejuk wajib qada. Tayamum kerana lain secara umum tak wajib qada. Ada 2. Satu lagi, tayamum ia kerana ketiadaan pada tempat yang biasa padanya ada air. Biasa tempat tu ada air, tiba-tiba tak ada air. Maka semayang wajib tayamum. Ya, nak semayang kena tayamum, tapi wajib qada. Maknanya yang tak ada air, yang tayamum sebab tak ada air dan tak perlu qada adalah tayamum di tempat yang memang biasanya tak ada air. Bila kita pergi dan memang tak ada air, maka kita semayang dengan tayamum, maka tak perlu qada. Tapi biasa tempat tu ada air, entah macam mana kali tu tak ada air, maka semayang kita tayamum, wajib qada. Jadi kat Malaysia ni boleh kata wajib qada lah siapa tayamum sebab tak ada air. Sebab tempat yang biasa ada air. Perang pun tak ada air kan. Kalau ada air sikit untuk minum je kan. Macam apa? Yalah. Maksudnya itu air ada tapi membahaya. Air ada tapi membahaya, tak boleh nak ambil. Sedangkan air ada. Tempat tu biasanya ada air tapi tak boleh nak ambil. Wajib semayang, tayamum, nanti kena qada juga. Sebab dia tak kira bahaya, dia kira ada air tak tempat tu. Biasanya ada air. Tak boleh nak ambil, itu cerita lain. Memang jangan ambil, nanti mati kena tembak dengan musuh pula. Cuma semayang, tayamum, tapi kena qada. Kalau ada binatang buas duduk jaga kolam, tempat tu memang biasa ada air, tiba-tiba tak boleh ambil air, maka semayang kena tayamum lah, tapi wajib qada. Wajib qada. Okey. Ada satu lagi yang wajib qada. Apabila ambil tayamum kerana ada balutan di tangan atau di muka. Tangan adalah anggota wuduk dan anggota tayamum. Muka adalah anggota wuduk dan anggota tayamum. Sebab tu saya tak sebut kaki, sebab kaki bukan anggota tayamum. Jika ada balutan di muka atau di tayamum, di muka atau di tangan, maka dia nak ambil wuduk nanti dia kena tayamum. Masa nak semayang nanti kena tayamum. Jadi boleh tak kena air? Kalau katalah kat tangan, boleh tak tangan kena air? Tak boleh sebab ada balutan. Lepas tu gantikan tayamum. Boleh tak debu kena tangan? Tak boleh juga, kan ada balutan. Maka dua-dua tak kena. Maka nanti semayang wajib semayang, nanti wajib qada juga. Ada satu lagi, dia panggil sahibul jabirah. Simen ke apa-apa lah. Tak simen pun tak apa sebenarnya. Kalau dengan kain ke, yang penting tak boleh buka lah. Doktor ke siapa ke kata tak boleh buka. Kalau buka bahaya. Okey, nak sembahyang macam mana? Ambil wuduk lah. Air boleh kena? Mana boleh? Tak apalah tayamum. Tayamum boleh kena? Debu? Tak boleh juga. Sebab tu kata muka dengan tangan. Tapi kalau kaki beza. Kalau kaki, jika ketika balutan kaki tu ada wuduk, kemudian ada wuduk, kemudian balut kaki, simen kaki, kita ambil simen lah. Ada wuduk, simen kaki.
Kemudian nak semayang, air yang boleh kena, kenakanlah boleh kena air wuduk. Kaki tak boleh kena air, tak apalah. Boleh ganti dengan tayamum. Boleh tak? Boleh. Muka kena debu. Kena. Tangan kena debu. Kena. Sebab tu tak kena ganti, tak kena qada. Sebab balutan di kaki dia bukan anggota tayamum. Walaupun tak boleh kena air, tapi boleh kena debu. Dia cover balik. Tapi kalau ada balutan tu, simen tu dekat tangan, air pun tak boleh kena, debu pun tak boleh kena. Kata air tak boleh kena, tak apa, kita cover dengan tayamum. Tayamum pun tak boleh kena debu. Sebab tu wajib qada. Semayang wajib semayang, qada wajib qada. Ini susahlah sikit ni. Kesianlah. Dia kata apa? Dahlah sakit. Orang yang tak sakit lagi senang semayang daripada orang dah sakit, susah pula tu. Susah nak kena ambil wudu, nak kena tayamum. Dahlah nak lepas pada tu nak kena semayang. Lepas pada tu nak kena qada lagi. Ya. Tu mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak ada. Mazhab lain ambil air sapu je. Bukan basuh, sapu air. Macam mazhab Hanafi kan. Basuh muka, basuh tangan, kata sini simen, basuh tangan macam biasa. Basuh tangan yang mana boleh basuh, siku kena sikit, air kena boleh kena. Ambil, basahkan macam nak sapu kepala tu, gosok je. Okey dah. Semayang sah, tak perlu qada. Tu mazhab lain. Selagi boleh amal mazhab Syafi'i, kita amal dulu. Dah lama sangat sampai 90 hari. Wih, nak kena qada tu. Jadi kita taklid mazhab lain lah. Itu kena cerita lain lah, bab lain. Kemudian nak habiskan ni, tanbih. Bermula sekalian yang dimubahkan dengan tayamum itu 3 martabat. Bermula sekalian yang dimubahkan, yang diharuskan, dibolehkan untuk tayamum itu 3 martabat. Niat dia 3 martabat. Pertama, fardu sembahyang dan fardu tawaf. Boleh buat. Jadi tayamum sahaja aku tayamum bagi mengharuskan fardu solat. Fardu solat tu, fardu sembahyang. Okey? Maka satu cara. Yang kedua, sembahyang sunat dan tawaf sunat dan sembahyang mayat. Cara dia, saya tayamum sahaja aku tayamum bagi mengharuskan sembahyang sunat. Tadi fardu sembahyang fardu, ini sembahyang sunat. 2 cara. Yang ketiga, 2 jenis niat. Yang ketiga, barang yang kurang daripada martabat sembahyang, iaitu seperti sujud tilawah, sujud syukur, baca Quran, daripada orang junub dan seumpama dan tanggung Quran dan mentamkin lakinya, serah diri kat laki, perempuan serah diri kat laki, maksudnya bersubuh lah, atau penghulunya bagi perempuan kalau dia tu hamba, nak serah diri dia dekat penghulu dia, dekat tuan dia. Apa ni? Tayamum kerana nak sujud tilawah, sujud syukur, baca Quran. Macam mana? Sahaja aku tayamum kerana nak baca Quran. Itu 3 jenis niat. Yang pertama, sahaja aku tayamum kerana nak mengharuskan solat fardu ataupun fardu solat, mana-mana boleh. Cara tayamum kedua, niat kedua, sahaja aku tayamum bagi mengharuskan sembahyang sunat. Yang ketiga, sahaja aku tayamum bagi mengharuskan baca Quran. Contohlah itu, baca Quran, bagilah apa-apa contoh. Sahaja aku tayamum bagi nak sujud syukur. Sahaja aku tayamum bagi mengharuskan sujud tilawah. Sahaja aku tayamum bagi mengharukan baca Quran. Sebab kalau tak tayamum tak boleh baca Quran sebab berjunub. Okey. Saja aku tayamum sebab nak serah diri kat laki. Dia panggil serah diri pada laki dia dalam keadaan dia haid, kering haid. Bila kering haid, selagi tak mandi, selagi tu tak boleh bersubuh. Mana boleh jima' ketika tak mandi lagi. Jadi macam mana? Air tak ada, maka tayamum. Saja aku tayamum bagi mengharuskan serah diri pada suami, istilah dia panggil gitu. Maka tayamum. Lepas tu boleh lah. Okey, tapi sabar-sabarlah awak tengah-tengah tak ada air ni, amboi. Tak boleh sabar. Cuma hukumnya gitu. Ada 3 jenis niat Tengok dia kata apa. Dan apabila ada niatkan satu daripada martabat yang pertama. Martabat pertama apa? Sahaja aku tayamum bagi mengharuskan solat fardu. Solat fardu. Maka harus baginya mengerjakan satu daripadanya. Boleh dia solat fardu sekali ataupun boleh juga dia tawaf fardu sekali. Tapi tak boleh solat fardu lepas tu tawaf fardu, tak boleh lah. Sama ada solat fardu atau tawaf fardu. Boleh sekali. Dan jikalau yang lain daripada barang yang diniatkan dia sekalipun, boleh juga. Maknanya dia boleh buat martabat kedua dengan martabat ketiga walaupun dia tak niat. Dia nak baca Quran, boleh tak? Sahaja aku tayamum bagi mengharuskan solat fardu, tapi dia lepas tu nak baca Quran, boleh walaupun dia tak niat. Dia kata dia tak niat nak baca Quran, dia kata nak sembahyang fardu, niat dia. Boleh ke baca Quran? Boleh. Boleh ke serah diri kat suami? Boleh. Boleh ke nak sujud tilawah? Boleh. Boleh ke nak sujud syukur? Boleh. Boleh ke? Boleh, semua boleh. Okey?
Sebab dia niat martabat pertama, martabat nak solat fardu. Dan harus juga baginya mengerjakan dengan dia sekalian barang pada martabat kedua dan martabat ketiga. Niat maknanya kalau paling cantik sekali niat yang maksimum lah. Sahaja aku semayang bagi mengharuskan solat fardu. Maka nak tawaf nanti boleh, tawaf fardu, tapi tak boleh dah semayang. Kalau dah semayang kena tayamum sekali lagi kan. Ataupun dia boleh nak semayang sunat banyak mana dia nak. Yang kedua kan, martabat kedua semayang sunat kan. Semayang sunat. Ataupun tawaf sunat banyak mana dia nak. Dia boleh sujud tilawah, dia boleh sujud syukur, dia boleh baca Quran, semua dia boleh buat. Dengan dia niat, sahaja aku semayang, sahaja aku tayamum bagi mengharuskan fardu semayang. Okey. Dan apabila diniatkan apabila diniatkan dia satu daripada martabat kedua, sahaja aku tayamum bagi mengharuskan semayang sunat. Martabat kedua. Apa pasal niat itu? Niat je lah fardu lah. Tak apalah nak cerita hukum. Sahaja aku tayamum bagi mengharuskan semayang sunat. Sunat semayang sunat. Maka harus baginya mengerjakan dengan dia sekalian barang yang masuk padanya. Maka dia boleh untuk tawaf sunat, boleh. Semayang sunat, boleh. Tu boleh. Ya? Dan harus pula sekalian barang yang dalam martabat ketiga. Boleh juga nak baca Quran, boleh juga nak sekadi pada suami, boleh juga nak sujud tilawah, semua boleh. Tiada harus baginya mengerjakan barang dalam martabat yang pertama. Dia tak boleh semayang fardu. Sebab dia niat saja aku tayamum bagi mengharuskan solat sunat. Dia boleh martabat kedua dengan martabat ketiga je. Okey. Logik lah kan. Kita boleh faham itu kenapa. Dan apabila diniatkan akan satu daripada barang yang di dalam martabat yang ketiga. Saja aku tayamum bagi mengharuskan baca Quran. Saja aku tayamum bagi mengharuskan sujud syukur. Okey. Maka harus baginya mengerjakan akan barang yang masuk padanya sekaliannya. Martabat ketiga semua boleh buat. Walaupun dia niat saja aku tayamum bagi mengharuskan baca Quran, dia boleh serah diri kat suami juga. Walaupun dia tak niatkan. Sebab martabat yang sama. Martabat ketiga. Ya? Maka tertegah atasnya yang di dalam martabat pertama dan kedua. Tak boleh semayang sunat, tak boleh semayang fardu. Ni cari penyakit belaka ni. Baik, saja aku tayamum. Sebab benda sama. Lainlah martabat pertama debu kena pakai 2 cawan. Martabat kedua secawan, martabat ketiga 1 sudu. Lainlah. Sapu sama, anggota sama, bezanya niat. Kenapa pergi niat martabat kedua dengan martabat ketiga? Nyakit belaka ni. Niat je lah martabat pertama. Aku bukan nak semayang fardu, aku nak baca Quran. Niat ajalah. Mana tahu boleh pakai nanti. Tapi fardu kena masuk waktu dululah. Niat ajalah. Manalah tahu nanti nak semayang sunat. Dah dia pergi niat saja aku tayamum bagi mengharuskan baca Quran. Dah tak boleh semayang sunat. Baik dia niat saja aku tayamum bagi mengharuskan fardu solat. Walaupun dia tak boleh solat fardu sebab tak masuk waktu lagi, tak boleh. Tapi dia boleh semayang sunat, dia boleh baca Quran, dia boleh buat semua perkara. Jadi niatnya yang kita kendala kepada kita, nawaitu tayammuma li istibahati fardhis salah lillahi ta'ala, atau bahasa Melayunya sahaja aku tayamum bagi mengharuskan fardu solat ataupun solat fardu, mana-mana boleh. Habis. Dalam kitab Minhajus Salam ni dia ringkas-ringkas gitu je. Bab pada menyatakan najis dan menghilang akan dia akan datang. Ini pun ringkas juga. Dia ringkas-ringkas je ni. Sebab dia ni untuk orang yang dah mungkin khatam atau belajar kitab-kitab yang detail yang lain. Belajar kitab ni laju-laju je. Apa dia? Ada kan? Tu kata sebab tu dia ringkas-ringkas. Dalam kitab Kifayatul Muhtadi, masa tu ya Allah, bab tayamum aja silap-silap rasanya 5 kali tak cukup. 5 kali perjumpaan tak cukup. Kifayatul Muhtadi tu. Satu-satu detailnya. Boleh tak? Apa maksud debu? Debu tu atas macam mana? Boleh tak tepuk sini je? Mana debu? Mazhab apa yang boleh tepuk ini? Macam kalau naik kat angkasa macam mana? Yang macam Syekh Muzaffar tu. Dia tepuk apa? Nak semayang. Kalau dia ambil uduk, jenuh ada kejar apa? Kejar air tu lagi. Air lagi. Kejar. Masuk. Dia semayang macam mana? Syekh Muzaffar tu. Ingat? Tak tahu. Tak peduli. Syekh Muzaffar yang naik atas tu. Apa angkasawan pertama kita tu. Dia apa? Dia tepuk dinding cermin aja semayang. Tangan. Tu semayang. Semayang dia Allah alam macam mana. Pusing-pusing kot. Macam mana dia semayang. Cuma boleh ke tepuk dinding? Dia tu kitab Kifayatul Muhtadi. Jelas satu-satu. Kitab kita tak ada. Ringkas je. Kitab Muhyiddin Musallim pun ringkas je. Macam ni je. Okey. Wallahu a'lam. Kita sambung akan datang
Kita sedang tasbih kafarah dan salat subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.